Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. 弟兄姐妹晚上好， Mari kita bersama-sama berdoa, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. 我们来做个祷告，来预备我们的心，来领受上帝的话语。 Bapa di dalam surga, kiranya Engkau sendiri yang menolong kami dan memampukan kami untuk mengerti akan pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada malam ini. 天上的父，我们今天向你祷告，求你帮助我们，好让我们可以明白你的话语，并把它行出来。 Kiranya Engkau juga menopang kedua hamba-Mu yang di dalam segala keterbatasannya. 求你托住你两位有限的仆人， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 我们祷告，感恩奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Mari sama-sama kita membuka satu bagian daripada firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. 我们请打开圣经，在以弗所书4章7到10节。 Efesus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. 以弗所书4章7到10节。 Saya akan membacakan bagian ini untuk kita semua. 我要给大家读这节经文。 Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya ada kata nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. 我们个人蒙恩都是照基督所量给个人的恩赐，所以经上说，他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。即说圣上岂不是先降在地下吗？那降下的就是衍生诸天之上，要充满万有的。 Nah, di dalam sebuah orkestra pada umumnya terdiri dari sekelompok orang yang bermain alat musik. Misalnya ada piano, biola, gitar, flute, saxophone, bass, drum, dan lain sebagainya. 在一个乐队，就是有一群乐器的演奏者，比如钢琴、小提琴、长笛、吉他等等。 Dan bahkan di dalam sebuah orkestra bisa saja ada sekelompok solois atau paduan suara. 也有一些独唱的合唱师的和诗班， Mereka semua adalah orang-orang yang sangat terlatih. 他们都是经过训练的人。 Sekalipun terdiri dari berbagai macam alat musik dan suara vokal yang berbeda-beda, namun ketika mereka fokus kepada sang konduktor itu, maka tercipta sebuah harmoni yang indah dan sangat merdu. 虽然他们使用不同的乐器，和他们发出来的声音都是不同的，但是当他们专注在指挥的指点，那么他们可以创造一个和谐，创造一个美妙的声音。 Ada kesatuan yang sangat harmoni, di mana dari berbagai macam perbedaan dan setiap peran itu tercipta satu harmoni yang indah. 有和谐的合一，虽然不同的角色，但是可以创造一个美好的合一。 Namun di dalam sejarah gereja memperlihatkan kepada kita bahwa ancaman yang terbesar bagi kesatuan gereja justru bukan datang dari luar, tetapi justru muncul itu dari dalam. 教会历史告诉我们，对教会合一的最大威胁，不是来自外部，而是来自内部。 Perselisihan dan perpecahan jauh lebih efektif untuk membuat tubuh Kristus itu kehilangan kekuatannya dibandingkan dengan tekanan yang datang dari pihak-pihak yang bukan seiman. 争论和分裂更能使教会失去它的力量，比起从非信徒来的压力。 Hal ini seharusnya membuat kita prihatin dan perlu memikirkan ulang apa sebenarnya kunci kesatuan dan kerukunan sebuah komunitas Kristen itu. 这些事情应该使我们关心，并重新思考，其实一个教会的合一和和谐，它的秘诀是什么？ Seperti paduan suara yang sangat harmoni. 就像一个很和谐的乐器乐队。 Apakah kesatuan komunitas Kristen itu terletak pada kekuatan daripada doktrin pengajarannya, kekuatan ibadahnya, atau kekuatan persekutuannya? 一个合一的教会是否是有它崇拜的能力，它
团契和教育的能力吗？ Ataukah terletak kepada kekuatan kesamaan suku, bahasa, atau status sosial? 还是在他同样的种族、言语和社会地位的能力吗？ Atau bahkan di dalam kekuatan sumber daya manusianya, kekuatan finansialnya, atau bahkan kekuatan manajemennya? 还是他管理的能力、他资源的能力，还是他经济的能力？ Memang semua itu bisa saja menjadi faktor penunjang bagi sebuah kesatuan dari komunitas Kristen. 这些都是可以成为一个教会的支柱的因素。 Tetapi perlu kita ingat bahwa hal tersebut tidak menjamin kesatuan itu bisa tercapai. 但是我们要记得，这些东西都不能保证这个教会的合一可以达到。 Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memelihara kesatuan tubuh Kristus di dalam berbagai macam perbedaan sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. 问题是，上帝给我们多样化的恩赐，我们怎么样把它在教会可以把它保守合一？ Membangun kesatuan tubuh Kristus dari berbagai macam perbedaan-perbedaan itu memang sangat sulit. 从不同的方面来建造教会的合一是很难的， Tetapi bukan berarti hal itu tidak mungkin bisa terjadi. 但不是说这是不可能的。 Namun kita perlu sadari bahwa inilah tujuan kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini. 但是我们知道，我们在世上的存在就是为了这个目的。 Nah, di dalam bagian awal pasal 4 yang tadi kita baca, 在第4章上面，我们刚才所读的， Paulus beralih dari kesatuan kepada keberagaman. 保罗谈到从合一变成多样化， Tetapi yang dimaksud oleh Paulus tentang keberagaman ini bukan berkaitan dengan hal etnis, latar belakang, atau bakat setiap individu. 保罗所提到的多样化，不是以个人的种族背景 Paulus justru 无 bermaksud 关， agar setiap anggota yang berbeda masing-masing bisa berkontribusi bagi kesatuan dan pertumbuhan tubuh Kristus. 保罗却要每一个不同的信徒对教会的合一和成长有贡献。 Karena inilah yang Allah kehendaki bagi setiap orang percaya, yaitu agar mereka hidup berpadanan dengan panggilan mereka. 上帝要每一个信徒行事为人，就当以蒙召的恩相称， Yaitu agar hidup mereka seperti Kristus yang rendah hati, yang lemah lembut dan sabar. 就他们的生活要像基督，凡事谦卑、温柔、忍耐。 Selain itu mereka harus penuh kasih dan saling membangun atau saling membantu satu sama lain, serta mereka harus berusaha memelihara kesatuan roh yang diikat oleh damai sejahtera. 用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。 Sebagaimana orang percaya yang dipersatukan oleh Allah menjadi satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, serta satu Allah dan Bapa. 就如信徒被上帝联合成为一体、一灵、一主、一信、一喜、一神、一父。 Semuanya ini dikerjakan oleh Allah itu sendiri. 这合一是上帝本身的作为， Maka kita diperintahkan untuk memelihara kesatuan bersama-sama sehingga kita hidup di dalam kerukunan yang penuh dengan damai sejahtera. 因此上帝命令我们要保守合一，好让我们可以和睦同居。 John Stott pernah berkata, janganlah membayangkan bahwa setiap orang Kristen adalah teladan ideal terhadap sesamanya, seolah-olah semua orang Kristen dibuat di pabrik surgawi yang sama. 约翰斯多德告诉我们，不要想象每一个基督徒都是他人完全的榜样，好像每一个基督徒都是在天上同一家工厂生产的。 Paulus menyadari akan hal ini bahwa setiap orang itu berbeda satu dengan yang lainnya. 保罗觉得，因为每一个人都是不一样的， Nah, perbedaan itu bisa terjadi karena berbagai macam faktor, misalnya karena soal perbedaan budaya, perbedaan gender, perbedaan usia, perbedaan kepribadian, perbedaan pendidikan dan lain sebagainya. 每个人不一样，因为有不同的文化、性别、年龄、性格、教育等等。
Nah, oleh sebab itu baik orang percaya maupun orang yang belum percaya kepada Tuhan, semuanya itu mempunyai semacam karunia rohani. 对信主与非信主的人，他们都有一种属灵的恩赐。 Namun bagi kita sebagai orang percaya, kita mempunyai keunikan karunia rohani yang tidak dimiliki oleh orang yang belum percaya. 对我们信主的人，我们有一种独特的属灵恩赐，是他们没有信主的是没有的。 Keunikan karunia rohani kita adalah bahwa kita bisa mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan, di mana firman itu menjadi daging. 我们属灵的恩赐就是我们可以认识耶稣基督是上帝道成肉身， Dan Yesus Kristus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan yang disediakan oleh Allah. 耶稣基督是上帝预备给人类唯一的救赎路。 Dan bagi yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. 对信主的人，他们就可以得到永生。 Inilah keunikan karunia rohani kita. 这是我们属灵恩赐的独特。 Setelah kita memahami akan hal ini, kita menyadari bahwa karunia itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya. 我们明白这些之后，我们都觉悟到，恩赐是上帝给每一个信他的人， Dia adalah pemberi kasih karunia yang sempurna. 他是完全的施恩者， Jadi tidak ada orang percaya yang tidak memiliki karunia. 所以没有一个信主的人没有恩赐。 Jikalau orang percaya itu merasa dia tidak memiliki karunia, ada kemungkinan ia adalah orang yang belum mengenal karunia-Nya. 如果有一个信主的人，他觉得他没有恩赐，其实他都还没有发现，没有认识他的恩赐。 Karunia-karunia rohani itu bisa kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31 atau Roma pasal 12 ayat 3 sampai 8. 在格林多前书1章12节到31节和罗马书12章3到8节，我们可以看见属灵的恩赐。 Jadi hal ini memperlihatkan bahwa tidak ada ruang yang tersisa untuk perbuatan baik dan jasa kita atau kepintaran kita ataupun kehebatan kita. 因为恩赐是上帝赐给每一个信主的人，所以没有留一些空间给人的作为，给人的伟大，给人的聪明。 Karunia rohani itu diberikan oleh Allah itu sendiri kepada setiap orang. 这恩赐都是上帝赐给每一个信他的人。 Maka keunikan kesatuan kita itu tetap tidak menghilangkan keberagaman. 这合一的独特没有消除多样化。 Keberagaman karunia itu Tuhan berikan kepada setiap umat percaya menurut kerelaan dan kasih karunia-Nya. 这多样化的恩典，上帝赐给每一个信主的人，按照他的慈悲和他的恩典。 Ada yang diberi 1, ada yang diberi 2, ada yang diberi 5, dan seterusnya. 有的上帝给他1个恩赐，有的2个，有的5个，等等。 Karunia rohani ini diberikan karena Kristus itu telah menang. 因着基督已经得胜，所以他就给信徒恩赐。 Maka Paulus memberikan satu penjelasan atau argumennya pada ayat yang ke-8. 保罗为了加强他的论点，他就在第8节他这样说： Di dalam ayat yang ke-8 itu dikatakan, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. 第8节这样说：他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。 Bagian ini Paulus mengutip Mazmur pasal 68 ayat yang ke-19. 保罗是引用诗篇68章第19节。 Paulus mau mengacu kepada Tuhan sebagai prajurit ilahi yang ada di gunung yang suci. 保罗称神为圣上山的神圣战士。 Paulus ingin menafsirkan bagian ini secara kristologi, di mana dia melihat Kristus sebagai pribadi yang berdaulat, yang berkuasa, serta yang mengalahkan musuh-musuhnya, dan telah naik ke surga untuk memberikan karunia ilahi kepada setiap anggota tubuh Kristus. 保罗就用基督论来解释这个部分，看基督是一位蛮有主权和有能力，已经打败他的仇敌，升上高天，然后把恩赐给信他的人。 Maka di dalam ayat yang ke-8 ini kita juga bisa melihat bahwa secara tradisi liturgi orang
Yahudi pada masa itu seringkali menghubungkan Mazmur 68 ini dengan perayaan Pentakosta. 在第8节，我们也看见，在犹太人当时传统崇拜仪式当中，常常把诗篇68篇和无形节连在一起。 Di mana di dalam perayaan ini mereka mengingatkan kepada mereka mengenai pemberian hukum Taurat dan mereka harus merayakannya. 这是要提醒以色列民，上帝给了他们律法，他们并要庆祝。 Oleh karena itu Paulus mengutip bagian ini dengan membuat satu analogi yang sangat indah sekali. 因此，保罗应用这个部分来做一个美好的比喻， Seperti Musa yang menerima hukum Taurat dan kemudian memberikannya kepada umat Israel, 就像摩西领受律法，然后传递给以色列民。 demikian juga Kristus telah menerima Roh Kudus dan pada hari Pentakosta itu memberikan Roh Kudus itu kepada umatnya. 就同样，基督在五旬节领受圣灵，并把圣灵赐给信他的人。 Dan Roh Kudus itu diberikan untuk menuliskan hukum Allah di dalam hati mereka dan mengajar mereka tentang kebenaran. 上帝就把律法写在他子民的心板上，也教导他们关于真理。 Jadi apa yang diterima oleh Yesus itulah yang diberikannya kepada setiap orang percaya. 主耶稣所领受的，他就赐给每一个信他的人。 Dan Paulus melanjutkan argumennya di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 保罗接着说，在第9到第10节， Nah, di dalam bagian ini dapat diartikan bahwa Kristus itu mempunyai kedaulatan yang penuh dan kekuatan yang mutlak di atas segala sesuatu. 这里的意思就是基督有完全主权和绝对的能力，胜过一切。 Atas dasar inilah ia memberikan kepada setiap orang percaya, 就凭这个事情，他就给信他的人， yaitu Roh Kudus. 就是赐给圣灵， Ada dua hal, 就是有2点。 yaitu yang pertama, Roh Kudus itu berguna untuk menghidupi dan mendiami setiap orang yang percaya. 第一就是圣灵居住在每一个信他的人， Dan bagian yang kedua, karunia-karunia rohani itu berguna untuk membangun jemaat dan menuntun setiap orang percaya bertumbuh dalam kedewasaan yang penuh. 第2点，上帝给了我们恩赐，好让可以见到上帝的子民来带领每一个信他的人可以成长、长大成人。 Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 因此，上帝所爱的弟兄姐妹， hal ini menunjukkan kepada kita akan satu tujuan yang Allah rindukan, 这些给我们看见上帝有一个心愿， yaitu agar kita semua mencapai satu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 上帝的心愿就是我们众人在正道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。 Waktu kita diberikan karunia rohani itu, maka harus terjadi pertumbuhan, karena pertumbuhan ini penting karena ada satu komunitas yang saling menopang. 上帝给了我们恩赐，这个恩赐很重要，好让我们的群体可以成长。 Pertumbuhan ini penting karena membawa kita terus bertumbuh, matang dalam iman dan tidak mudah digoncangkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. 这成长很重要，使我们的信心成熟，不被一切异教之风摇动。 Dan pertumbuhan ini sangat penting karena memampukan setiap orang Kristen memiliki karakter yang semakin serupa Kristus. 这成长很重要，使每一个基督徒的品格越来越像基督。 Kita bersyukur bahwa gereja kita boleh melaksanakan vaksinasi. 我们感谢主，我们的教会可以成为打疫苗的地方。 Ada banyak relawan yang membantu di dalam proses di dalam vaksinasi ini. 有很多志愿者来帮忙， Dan ada banyak bagian juga yang ditempati oleh orang-orang yang ada di dalamnya. 在这个在这个打疫苗当中，有很多人站在每一个岗位， Dari yang menjaga pintu sampai yang paling belakang yaitu rekap data. 从前面守门的到最后面的就是高括资料的。 Setiap orang mempunyai porsinya masing-masing. 每个人有他的工作， Mereka berbeda-beda di dalam tugasnya. 他们的工作是不同的， Tetapi mereka menyatu
karena ada satu koordinator lapangan. 但是他们是联合在一起，因为在场上有一个人管理， Berbeda-beda di dalam tugas dan pekerjaan, 在工作上是不同的， namun semua mengarah kepada koordinator lapangan mengikuti arahannya. 但是他们就跟着一个人来管理。 Ada kesulitan di tengah-tengah lapangan? Tentu ada. 在当中肯定是有困难的， Tetapi kita bersyukur bahwa semua rekan-rekan yang membantu itu semua saling mengisi, menutupi satu dengan yang lainnya. 我们感谢主，他们每一个人都互相帮忙， Satu kegiatan dan satu hal yang sangat indah sekali. 这是一个很好的见证。 Inilah kesatuan yang Tuhan rindukan bagi setiap kita orang percaya. 这是上帝要我们信主要的合一。 Kita punya berbagai macam perbedaan-perbedaan dan karunia-karunia yang berbeda. 我们的恩赐都是不同的，我们都是不同的。 Namun mari kita bersama-sama mengarahkan fokus kita hanya kepada Kristus. 但我们的专注就是在基督身上， Karena Kristus telah memberikan kepada kita masing-masing kecakapan yang khusus. 因为基督都赐给我们每一个人都有恩赐。 Apa saja yang diinginkannya bagi kita dari perbendaharaan karunia-Nya itu yang melimpah-limpah dia berikan. 就是一切从他丰满的恩典里要赐给我们。 Kesadaran akan kesatuan kita sebagai tubuh Kristus harus diimbangi dengan kesediaan untuk menerima perbedaan di antara orang percaya. 当我们觉悟到身为基督肢体之一的合一，我们就必须接纳信徒之间的多样化。 Karena karunia rohani itu diberikan agar kita saling menghargai, saling menerima, saling mengisi, saling memperlengkapi, dan saling melayani sesuai dengan karunia masing-masing. 因为上帝给了我们恩赐，就个人按着他的恩赐来彼此尊重、彼此接纳、彼此充足、彼此装备、彼此服侍。 Selain itu juga untuk kepentingan bersama, untuk melayani jemaat dan memperkaya orang lain. 来服侍教会，来建造别人。 Mari kita belajar dalam satu semangat yang sama ketika kita melayani Tuhan dengan satu motivasi yang murni untuk menjadi berkat bagi orang lain. 让我们有一种同样的精神，我们学习侍奉主，好让我们可以成为众人的祝福。 Mari kita ciptakan satu harmoni yang indah di dalam Kristus. 我们来在基督创造一个美好的和谐， Sama seperti sebuah orkestra yang mengalunkan lagu yang merdu di dalam segala perbedaan alat musik yang ada. 就像一个乐队，他们可以弹奏一个很美妙的声音，虽然他们的乐器都是不同的。 Demikianlah juga kiranya kita di dalam berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada, karunia-karunia yang berbeda, kita fokus kepada Kristus. 就像我们每一个人有不同的恩赐，但是我们就专一在基督的身上， Sehingga gereja Tuhan terus bersatu 好让上帝的教会可以保守合一， dan gereja Tuhan tidak mudah terpecah belah. 使上帝的教会不容易被分散。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu 我们在天上的父，我们向主感恩， karena Engkau yang telah memberikan karunia rohani kepada setiap kami. 因为你给了我们每一位恩赐。 Biarlah di dalam keberagaman itu kami disatukan oleh Kristus. 在我们有多样化的恩赐，我们可以在基督合一。 Kalau Tuhan memberikan karunia rohani itu kepada kami, 主啊，如果你给了我们属灵的恩赐， itu bukan karena kuat gagah kami dan kelayakan kami, 这不是因为我们的刚强， tetapi semata-mata karena anugerah-Mu. 这都是完全主的恩典。 Pakailah kami ya Tuhan, 求主使用我们每一个人， seturut dengan karunia rohani yang Tuhan telah berikan kepada kami, 按照上帝给我们个人的恩赐， sehingga kami boleh membangun satu tubuh Kristus yang utuh, 好让我们可以见到基督的肢体， dan melalui karunia rohani yang Kau berikan kepada kami, 也通过上帝给我们属灵的恩赐， kami boleh mengalami pertumbuhan yang makin serupa Kristus. 好让我们的灵性越来越可以成长，越来越像基督。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉主耶稣的名， Amin. 阿门。